Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'. Terima kasih kepada saudara Ifwan. Seterusnya hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dipertemukan sekali lagi secara maya dalam pertemuan yang kelima, alhamdulillah. Dan saya mohon maaflah terlewat 1 minit kerana tadi ada kuliah di Meranti, kemudian cuaca pula hujan, so trafik agak perlahan lah. So saya mohon maaf kerana terlambat seminit tu. So malam ni insya-Allah kita akan masuk pada hadis yang kelima, hadis yang topik yang hangatlah berkaitan dengan bid'ah. Sebelum kita masuk pada hadis, seperti biasa kita akan membaca sedikit tentang latar belakang perawi hadis kita yang kelima ini, iaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, iaitu ibu kepada sekalian orang yang beriman, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha merupakan salah seorang puteri kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Di samping itu, Aisyah radhiyallahu anha, beliau juga ada seorang kakak yang bernama Asma binti Abi Bakar. Lalu Aisyah radhiyallahu anha ini, beliau berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana usianya 6 tahun. Ini disebutkan sendiri oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha ketika mana usia Aisyah 9 tahun. Walaupun di sana ada segelintir atau sebahagian ulama yang kontemporari tidak bersetuju dengan usia perkahwinan Aisyah ini. Mereka mengatakan bahawa tidak logik kerana orang yang usianya 6 tahun ataupun 9 tahun mustahil boleh bernikah atau berkahwin dan menjadi seorang isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sebagian ulama menolak ataupun tidak bersetuju dengan riwayat Imam Muslim ini. Ala kulli hal, riwayat ini merupakan riwayat yang sahih yang diceritakan sendiri oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan kita juga meraihkan perbezaan pendapat dalam isu ini, dan ada yang mengatakan bahawa Aisyah radhiyallahu anha berkahwin pada usia belasan tahun dan bukan 6 tahun sebagaimana yang diriwayatkan dalam sahih Imam Muslim. Lalu Aisyah radhiyallahu anha ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, usianya ialah 18 tahun. Mudalah Aisyah radhiyallahu anha ketika mana baginda wafat, kerana usia Aisyah pada waktu itu sekitar 18 tahun sahaja. Dan Aisyah radhiyallahu anha hidup selepas baginda sallallahu alaihi wasallam wafat selama 40 tahun. Aisyah radhiyallahu anha juga merupakan salah seorang sahabiyah, iaitu sahabat daripada kalangan wanita yang faqih, iaitu yang alim dalam ilmu agama. Dan Aisyah radhiyallahu anha juga dikategorikan sebagai di antara perawi ataupun sahabat yang banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha wafat pada tahun 57 Hijrah, dan ketika itu jenazah beliau diimamkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan Aisyah radhiyallahu anha dikatakan meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 1210 hadis. Banyaklah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan kebanyakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ini bercerita ataupun sekitar tentang apa yang berlaku di dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sedikit sebanyak tentang latar belakang perawi hadis kita pada malam ini, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. InsyaAllah kita masuk pada hadis yang kelima pada malam ini berkaitan dengan bid'ah. Kita baca hadis terlebih dahulu. An Ummil Mukminina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Daripada Ummul Mukminin, iaitu ibu kepada sekalian orang yang beriman. Maksud ibu kepada sekalian orang beriman bukanlah ibu yang dimaksudkan yang melahirkan, tidak.
bahkan ibu dalam konteks keimanan. Dalam konteks keimanan. Ummi Abdillah, ibu kepada Abdullah. Ini merupakan kunyah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita juga tahu bahawa Aisyah radhiyallahu anha sepanjang perkahwinan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak dikurniakan zuriat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menggunakan kunyah iaitu Abdullah, iaitu anak saudaranya, iaitu anak kepada Asma binti Abi Bakar. So daripada situ para ulama mengatakan bahawa walaupun orang yang tidak memiliki zuriat atau yang belum berkahwin boleh juga mengamalkan sunnah kunyah ini bersempena dengan apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. So Aisyah menggunakan nama anak saudaranya sebagai kunyah baginya, iaitu Ummu Abdillah. Namanya ialah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza." Sesiapa yang melakukan perkara yang baharu di dalam urusan agama kami, ma laysa minhu fahuwa raddun. Yang mana urusan tersebut bukanlah daripada agama ini, maka perkara itu tertolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam satu lagi riwayat, Al-Imam An-Nawawi mendatangkan dua riwayat dalam hadis yang kelima ini, sebabnya nanti kita akan huraikan di hujungnya insya-Allah. Riwayat yang kedua daripada Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Yang pertama tadi, sesiapa yang mencipta sesuatu yang perkara yang baharu, kan man amila amalan, sesiapa yang melakukan sesuatu amalan yang mana amalan itu tidak terdapat dalam agama ini, maka Nabi mengatakan fahuwa raddun, maka amalan itu juga tertolak. So hikmahnya nanti saya akan huraikan di hujung kuliah ini, mengapa Al-Imam An-Nawawi mendatangkan dua riwayat dalam hadis yang kelima ini. Umum hadis ini menceritakan kepada kita bahawa larangan seseorang itu mengada-adakan atau menciptakan sesuatu perkara yang baharu yang dikaitkan dengan agama, sedangkan agama tidak mengiktiraf perkara tersebut. Maka inilah yang kita katakan sebagai bid'ah. Bid'ah ini merupakan perkara yang baharu. Maka kalau kita lihat, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan hadis ini, iaitu hadis yang kelima ini, merupakan hadis yang sangat penting dan perlu setiap daripada orang Islam perlu untuk menghafalnya, supaya hadis ini boleh menjadi hujjah kepada mereka yang suka mengada-adakan perkara yang baharu di dalam agama ini. Dan kalau kita lihat juga hadis yang pertama, iaitu hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat, iaitu hadis yang membicarakan soal dalaman kita, iaitu kita perlu memperbetulkan dalaman, iaitu ikhlas. Setiap perkara yang kita lakukan, amal soleh, ibadah yang kita lakukan, perlu didasari dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat, setiap perkara itu bergantung kepada niat, menceritakan tentang dalaman kita. Kita kena betulkan dalaman kita, iaitu kita perlu ikhlaskan niat kita ketika melakukan sesuatu perkara agar perkara itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua ini, iaitu hadis yang kelima ini, menceritakan tentang kepentingan kita memperbetulkan amalan yang berbentuk zahir, yang di luar. Hadis innamal a'malu binniyat yang pertama itu menuntut kita agar memperbetulkan dalaman kita. Adapun hadis yang kelima ini menuntut kita untuk memperbetulkan amalan yang bersifat luaran, bersifat zahir. Hadis yang innamal a'malu binniyat bersifat batin, betulkan niat kita, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, hadis yang ini yang kita bincang pada malam ini menuntut kita untuk memperbetulkan amalan zahir kita, yang di luar kita, agar amalan yang kita lakukan itu tidak bercanggah dengan agama. Sebelum kita masuk pada pengajaran yang pertama, sukalah bagi saya untuk membawa sidang hadirin sekalian
tentang definisi bid'ah. Kalau kita lihat bid'ah dari sudut bahasa bermaksud setiap perkara yang tidak mempunyai contoh sebelumnya. Ini merupakan masuk bid'ah dari sudut bahasa. Adapun dari sudut istilah, antara definisi yang menarik iaitu yang diberikan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala dalam kitab Al-I'tisam. Ini definisi yang sangat masyhur yang selalu digunakan oleh para ulama dalam mendefinisikan makna bid'ah dari sudut istilah atau dari sudut syarak. Kata Al-Imam Syatibi, bid'ah itu merupakan tariqatun mukhtara'ah, satu jalan, tariqatun fid din mukhtara'ah, satu jalan yang mana jalan itu merupakan jalan agama yang direka. Maksudnya bid'ah merupakan satu perkara yang direka dan perkara itu melibatkan agama. Tudahi syariah. Bila mana orang itu mereka sesuatu perkara yang baharu dan perkara itu dikatakan agama, lalu dia mengatakan bahawa apa yang aku buat ini menyamai syariat. Tudahi syariah, menyamai syariat. Yuqsadu bis-suluki 'alaiha. Kata Imam Syatibi lagi, orang yang mencipta bid'ah ini selain dia buat satu perkara yang baharu yang dikaitkan dengan agama, lalu dia mengatakan perkara ini ialah tuntutan agama kita dan tujuan dia reka perkara itu ialah yuqsadu bis-suluki 'alaiha, dia nak orang apa dia? Al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Tujuan mereka ataupun pencipta bid'ah ini, orang yang mencipta bid'ah, tujuannya adalah untuk menggalakkan orang ataupun dia nak agar orang melampau-lampau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benar, kalau kita lihat banyak hadis-hadis yang berstatus, kita tengok bagaimanakah ganjaran yang mereka cipta. Contoh hadis yang masyhur tentang ganjaran solat sunat tarawih, malam pertama dapat ini, malam kedua dapat ini, dapat pahala haji, dapat pahala seperti Nabi Ibrahim dan sebagainya. Maka ini semua dilakukan untuk menggalakkan orang ataupun dia nak agar orang ini melampau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita katakan bahawa matlamat itu tidak menghalalkan cara kita, kerana agama kita ini bersifat suci dan agama ini milik Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak boleh untuk suka-suka tambah dekat situ, kurangkan dekat sini, kerana agama ini milik Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi telah mengatakan bahawa ketika turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, Allah mengatakan pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Maka bila mana kita mereka sesuatu perkara yang baharu, seakan-akan kita mengatakan agama ini tidak lengkap, maka itu merupakan satu tuduhan yang berat terhadap agama ini. Disebabkan itulah kita dituntut untuk memerangi golongan ahli bid'ah ini, kerana mereka telah menokok tambah sesuatu perkara yang tidak ada di dalam agama kita, kerana kita ingin menjaga kesucian agama Islam ini. Maka kata Imam Syatibi, bid'ah ini merupakan satu perkara yang berkaitan dengan agama yang menyamai syariat. Tujuannya adalah untuk orang melampau-lampau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu merupakan definisi bid'ah. Kalau kita lihat bid'ah ini juga ada pecahan-pecahannya. Antaranya Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam yang digelar sebagai Sultanul Ulama. Imam Al-Izz bin Abdissalam, beliau membuat atau memecahkan bid'ah ini mengikut hukum taklifi, wajib, sunat, makruh, harus dan juga haram. Ada juga ulama yang membahagikan bid'ah itu kepada bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik, dan juga bid'ah yang qabihah, bid'ah yang buruk. Ada juga yang mengatakan bid'ah itu ialah ada yang bersifat mahmudah yang terpuji dan ada juga yang bersifat mazmumah yang tercela. Yang terakhir ini ada ulama yang berpandangan bahawa semua bid'ah itu sesat. Tidak ada bid'ah yang baik, kerana bid'ah ini merupakan perkara yang baharu yang direka, maka tidak ada bid'ah yang digelar sebagai bid'ah terpuji, bid'ah yang baik dan sebagainya. Bid'ah semuanya sesat. Maka ini merupakan pandangan-pandangan para ulama dalam
memberikan pecahan terhadap bid'ah. Saya ulang sekali lagi, ada 4 contoh ulama yang membahagikan bid'ah kepada hukum seakan-akan hukum taklifi, bid'ah yang wajib, sunat, harus, makruh dan wajib dan haram, iaitu seperti mana Al-Imam Al-Izz bin Abdus Salam. Ada yang membahagikan bid'ah kepada 2, bid'ah hasanah, bid'ah qabihah. Ada yang membahagikan bid'ah kepada bid'ah mahmudah yang terpuji dan bid'ah yang mazmumah yang tercela. Dan yang keempat ialah bid'ah ini semuanya sesat. Tidak ada bid'ah yang baik. Dan bid'ah ini, apakah tujuan orang yang melakukan bid'ah atau yang mereka ataupun orang yang mereka bid'ah ini? Antara faktor kenapa mereka ini melakukan perkara yang sedemikian, yang pertama ialah mereka ini terlalu menggunakan akal. Maksudnya mereka meletakkan akal mendepani nas, mendepani Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duk fikir kalaulah buat begini confirm lagi banyak pahalanya, maka dia telah meletakkan akal mendepani Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan bahawa, sebab tu dia kata, apa kata kalau kita reka satu solat, tujuannya baik, kita buat 8 rakaat lagi banyak rakaat lagi banyak pahala, maka mereka telah meletakkan logik lebih utama berbanding melihat kepada nas dan juga melihat kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. First, logik. Yang kedua ialah disebabkan al-jahlu, disebabkan kejahilan mereka ini terhadap sumber-sumber hukum. Mereka tak faham Al-Quran, mereka tak faham sunnah, mereka tak faham fiqh, tak faham tasawuf dan sebagainya. Lalu mereka cipta bid'ah sebab mereka kurang kefahaman, mereka jahil tentang sumber-sumber hukum hakam. Yang ketiga ialah disebabkan ittiba'ul hawa, disebabkan mereka ini mengikut hawa nafsu, mereka tertipu dengan hawa nafsu, mereka tertipu dengan bisikan-bisikan syaitan. Disebabkan itu mereka melakukan atau mereka perkara yang baharu di dalam agama. Maka ini merupakan 3 faktor yang utama mengapa ada orang yang mencipta bid'ah di dalam agama. Sebab-sebab ini disebutkan oleh Syekh Mahmud Shaltut, merupakan ulama besar di Mesir, rahimahullahu ta'ala. So itu merupakan mukaddimah hadis yang kelima pada malam ini. So kita masuk pada pengajaran yang pertama tentang hadis yang kelima ini. First, kita katakan bahawa agama Islam ini merupakan agama yang bersifat ittiba' dan bukan bersifat ibtida'. Maksudnya agama Islam merupakan agama yang perlu kita ikut dan bukan agama yang bersifat perlu kita reka atau cipta sesuatu yang baharu. Ini kerana dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Allah menyatakan bahawa, katakanlah wahai Muhammad, sekiranya mereka itu cinta kepada Allah, sayang kepada Allah, maka ikutlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nescaya bila mana kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan kasih dan Allah akan sayang kepada kita. Maka agama kita ini menghalang kita daripada melakukan sebarang bentuk penyelewengan, sebarang bentuk perkara-perkara yang tidak didasari dengan syariat, tidak didasari dengan Al-Quran dan sunnah yang sahih, maka perkara itu ditentang oleh agama. Sebab bila mana kita menokok tambah, kita membuat satu penyelewengan dalam agama ini, seakan-akan kita ada perasaan mengatakan bahawa agama kita ini tidak lengkap, tidak sempurna dan sebagainya, seperti mana yang telah saya sebutkan pada awalnya. Kemudian kalau kita lihat dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairul hadithi kitabullah." Sebaik-baik ucapan ialah Al-Quranul Karim. Wa khairul hadi, sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara ialah perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang baharu. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perkara yang baharu itu merupakan bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu merupakan satu kesesatan.
wa kullu dalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu akan membawa kepada api neraka. Maka ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa bid'ah itu merupakan satu kesesatan. Bila mana orang melakukan bid'ah, maka tempatnya adalah di dalam neraka. Wal iyad billahi min dzalik. Maka pengajaran yang pertama yang kita nak ambil pada malam ini, agama kita ini bersifat ikutan. Kita kena ikut apa yang Allah perintahkan, kita ikut apa yang Nabi ajarkan, kita ikut. Bukan kita kena ikut hawa nafsu kita. Tidak. Kita perlu meletakkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama kita dalam beragama ini. Apa yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, apa yang tak disebutkan dalam Sunnah Nabi SAW, kita tinggalkan. Kerana ia bukan daripada agama ini. Perkara yang kedua atau pengajaran yang kedua ialah al-a'mal al-mardudah. Hadis ini menceritakan kepada kita tentang amalan-amalan yang tertolak. Apa maksudnya? Amalan yang tertolak itu ialah amalan yang tidak bertepatan dengan kehendak Allah dan tidak bertepatan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka antara syarat penerimaan amalan, saya dah pernah sebut pada hadis yang pertama, iaitu yang pertama al-ikhlas. Itu kita kena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah al-muwafaqah, iaitu perlulah amalan yang kita lakukan itu bertepatan dengan kehendak syarak, bertepatan dengan apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Contoh yang saya sebutkan dulu, ada orang ini dia ikhlas solat. Memang dia solat tidak riak langsung, tapi dia solat Zuhur 8 rakaat. Sebab pada logiknya dia kata solat lebih lagi banyak pahalanya. Bila tambah lagi 4 rakaat, confirmlah lagi banyak pahala. Maka agama kita ini tidak menuntut kita untuk meletakkan akal ataupun logik di depan. Kita perlu lihat kepada syarak, lihat pada nas, dalil-dalilnya. Maka solat Zuhur itu 4 rakaat, tidak boleh lebih. 5 tak boleh, 6 tak boleh, 7 tak boleh. Maka kalau orang melakukan solat Zuhur melebihi apa yang telah dihadkan oleh agama kita, maka itu merupakan satu perkara yang bid'ah, perkara yang baharu. Dan bila mana perkara itu bersifat bid'ah, maka confirm amalan itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat yang kedua penerimaan amalan ialah perlulah amalan itu bertepatan dengan kehendak syarak. Perlulah bertepatan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin kita lakukan dan juga apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat ibadah ini, dia punya kaedahnya al-aslu fil ibadah at-tawaqquf. Asal dalam kita beribadah ini, kita perlu tawakuf, perlu kita stop terlebih dahulu. Kita perlu lihat kepada dalil-dalil. Maksudnya dalam kita nak buat sesuatu ibadah yang bersifat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang perlu kita lakukan, perlu cari dalil terlebih dahulu. Janganlah kita buat dulu baru cari dalil. Tak. Itu kaedah yang salah. Dalam kita nak beribadah kepada Allah, perkara-perkara yang bersifat ibadah, maka sebelum kita buat, kita kena cek dan cari dalil terlebih dahulu. Kalau kita mampu, kita cari sendirilah. Tapi kalau kita tidak mampu, kita perlulah bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu ataupun alim ulama tentang perkara yang kita tidak ketahui. Maka dalam isu ibadah, apa yang kita perlu lakukan? First step, kita kena tawakuf. Kita kena stop dulu sebelum kita buat. At least, kalau kita buat juga tanpa kita tahu, tanpa kita ada ilmu, maka bimbang perkara itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama juga kita akan dikategorikan sebagai ahli bid'ah. Wal iyad billah. Adapun samalah dalam isu muamalat, dalam isu kita nak berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia, maka perkara-perkara yang melibatkan tentang agama ini, kita perlu berhati-hati. Kerana kita kena ingat, inna din indallahil Islam, kerana agama yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala ialah agama Islam. Dan agama Islam ini merupakan agama milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. So kalau kita nak buat sesuatu yang berkaitan dengan agama ini, maka kita perlulah
berhati-hati. Janganlah kita buat sesuka hati tanpa kita tahu dan kita faham tentang sesuatu perkara itu. Contoh di sini yang dibawa oleh pengarang kita dalam konteks muamalat, dalam konteks ini diceritakan tentang satu hari seorang pembantu dia telah berzina dengan seorang wanita. Lalu datang ibunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini telah berzina dengan seorang wanita. Maka aku ingin menebus perbuatan zina itu dengan 100 ekor kambing dan juga seorang khadam. Kita tahu bahawa orang yang bujang bila mana dia berzina, maka hukumannya ialah sebat sebanyak 100 kali sebatan. Itu merupakan had ataupun hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu dilaksanakan bagi orang yang bujang lalu dia berzina. Lalu datang wanita ini, ibunya bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, wahai Rasulullah, boleh tak aku tebus kesalahan anak aku ini dengan 100 ekor kambing dan seekor dan seorang khadam, seorang pembantu. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mi'atu syah wal khadimu raddun alaik. Kamu ambil balik 100 ekor kambing ini dan juga khadam ini, wa 'ala ibnika jildu mi'ah, dan atas anak kamu itu 100 kali sebatan, wa taghribu 'amun, dan di pulau selama setahun. Dia perlu dibuang negeri selama setahun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sesuka hati mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan dalil bahawa kita tidak boleh sewenang-wenangnya ingin menukar hukum Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidak berani untuk mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam isu ini juga ada kelonggaran yang diberikan dalam agama kita. Bila mana berlaku sesuatu perkara yang tidak boleh kita laksanakan hukum tersebut, maka ada rukhsah, ada kelonggaran yang diberikan. Contohnya pada zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, Umar tidak melaksanakan hukum potong tangan bagi orang yang mencuri. Kerana ketika itu zaman kemarau, orang dalam keadaan yang lapar, dalam kebuluran, maka Umar tidak melakukan hukum memotong tangan. Maka di sana ada kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh agama kita untuk tidak melaksanakan hukum hudud ini. Cuma secara asasnya kita tidak boleh sewenang-wenangnya mengubah hukum Allah, mengubah Islam ini sesuka hati kita. Kita perlu lihat kepada nas, perlu lihat kepada dalil-dalil yang terkandung dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis tadi Nabi sebutkan bahawa amalan yang tertolak ini ialah amalan yang tidak bertepatan dengan kehendak syarak, iaitu tidak bertepatan dengan kehendak Allah dan juga petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi pada perkara yang ketiga, iaitu apakah amalan yang makbul, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan yang makbul ini ialah amalan yang berlawanan dengan amalan yang tertolak tadi. Maksudnya kalau kita nak amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlulah melakukannya mengikut neraca syariat. Kita perlu ikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam isu ini juga saya ingin sentuhlah, mungkin di luar topik sedikit, ada orang yang mustasyrikin ataupun orientalis, dia cuba untuk menimbulkan syubhah terhadap agama kita. Contoh, mereka mengatakan bahawa Uthman bin Affan radhiyallahu an telah melakukan satu perkara yang bid'ah. Kerana pengumpulan ataupun penulisan Al-Quran itu tidak berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada hadis yang mengatakan bahawa Nabi menyatakan la taktubu anni faman kataba anni ghairal qur'ani falyamhu. Nabi kata, janganlah kamu tulis apa yang aku sebutkan, dan sesiapa yang menulis daripadaku Al-Quran, siapa tulis daripadaku selain daripada Al-Quran, maka hendaklah dia memadam tulisan tersebut. Maksudnya Nabi melarang sahabat untuk menulis Al-Quran ataupun apa saja perkara-perkara yang berkaitan dengan agama ini. Maka kata orientalis, dia kata Uthman telah melakukan satu bid'ah dalam agama.
Uthman telah menyalin Al-Quran, sedangkan perkara itu tidak dilakukan oleh para sedangkan perkara itu tidak dilakukan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Al-Quran belum lagi dikumpulkan, belum lagi disalin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu merupakan satu perkara yang bid'ah. Itu tuduhan mereka. Namun kita jawab tuduhan itu, kita katakan bahawa larangan Nabi itu tidaklah bersifat umum, kerana di sana ada para sahabat yang mempunyai Al-Quran mereka yang tersendiri. Maksudnya sahabat ini ada yang tulis Al-Quran. Contohnya, kita ada kutabul wahyi, iaitu penulis-penulis wahyu, yang mana Nabi lantik mereka ini untuk menulis Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat juga antara faktor kenapa Uthman bin Affan menyalin semula Al-Quranul Karim dan meletakkan bahawa Al-Quran itu perlu ditulis dalam bahasa Quraisy, disebabkan bila mana Islam semakin tersebar di seluruh dunia, maka berlaku perselisihan dalam pembacaan Al-Quran. Kerana ada yang membaca Al-Quran mengikut mushaf Aisyah radhiyallahu anha. Ada yang baca Al-Quran mengikut mushaf Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada yang baca Al-Quran mengikut mushaf Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Maka para sahabat, mereka ni ada lembaran-lembaran Al-Quran yang mereka tulis. Maka disebabkan itu berlaku perselisihan dalam kalangan umat Islam. Maka Uthman bin Affan mengambil satu ijtihad agar menyalin semula Al-Quran dan menghimpunkan Al-Quran dalam bahasa Quraisy sahaja, supaya tidak lagi berlaku perselisihan. Maka itu merupakan ijtihad. Maka kita katakan bahawa kalaulah Uthman ini melakukan perkara yang bid'ah, perkara yang ditegah dalam agama, sedangkan pada waktu itu ramai lagi para sahabat yang ada, pasti para sahabat yang lain akan menegur perbuatan Uthman bin Affan tersebut. Tetapi perbuatan Uthman itu diakui oleh para sahabat yang lain. Maka kita faham bahawa apa yang dilakukan oleh Uthman bin Affan itu bukanlah satu perkara yang bersifat bid'ah. Satu contoh yang lain juga selalu digembar-gemburkan tentang, dikata solat tarawih ini, maknanya Umar bin Khattab radhiyallahu an melakukan bid'ah disebabkan Umar telah menghimpunkan umat Islam dalam solat bertarawih. Maksudnya Umar melantik Ubay bin Ka'ab sebagai imam dalam solat tarawih. Lalu mereka mengatakan bahawa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarawih ini dibuat secara sendiri-sendiri. Begitu juga pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lalu untuk kita menjawab tuduhan ini, kita katakan bahawa pada zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, Umar melihat umat Islam solat seakan-akan tidak bersatu. Seorang solat sini, seorang dekat sini, seorang dekat sini. Maka Umar mengatakan alangkah baiknya sekiranya kita menghimpunkan mereka-mereka ini dengan seorang imam, iaitu Ubay bin Ka'ab. Dan solat tarawih secara berjemaah ini juga berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat pada dalam hadis, ketika mana Allah meminta Nabi ini untuk menunaikan solat tarawih, Nabi keluar pergi ke masjid, Nabi solat. Malam pertama ada seorang sahabat yang ikut, malam yang kedua bertambah lagi, malam yang ketiga bertambah lagi, dan malam yang keempat Nabi tidak keluar untuk solat tarawih kerana Nabi bimbang. Kalau Nabi terus melakukan perbuatan itu, bimbang Allah akan mewajibkan solat tarawih kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka solat tarawih secara berjemaah telah berlaku pada 3 malam yang pertama, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan sendiri. Maka kita dapat menjawab tuduhan-tuduhan yang seperti ini yang dilemparkan kepada para sahabat ridwanullahi alaihim. Maka itu merupakan di antara contoh yang masyhur berkaitan dengan bid'ah. Kita masuk pada pengajaran yang keempat, iaitu al-bid'atu mazmumah wal bid'atu mahmudah. Kalau kita melihat Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau juga membahagikan bid'ah kepada 2, bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Kata Al-Imam Syafi'i, bagaimana kita ingin membezakan mana bid'ah yang baik dan mana bid'ah yang buruk? Kata Al-Imam Syafi'i, apa sahaja perkara yang direka, perkara baharu yang direka itu bertentangan dengan kitab Allah, bertentangan dengan Al-Quran, dan bertentangan dengan sunnah, dan juga bertentangan dengan ijma', dan juga bertentangan dengan asar. Asar ni ialah
peninggalan-peninggalan para sahabat, para tabi'in dan sebagainya. Maka jika perkara yang baharu itu bertentangan dengan semua ini, Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan juga aqwal para sahabat ridwanullahi alaihim, maka itu merupakan bid'ah yang sesat, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Namun sekiranya perkara yang baharu yang direka itu tidak bertentangan dengan salah satu daripada semua ini, iaitu 4 perkara tadi, Quran, Sunnah, Ijma' dan juga ucapan para sahabat, maka itu merupakan bid'ah yang terpuji, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ala kulli hal, kita boleh simpulkan tentang perbahasan pada malam ini tentang bid'ah ini. Kita katakan bahawa bid'ah yang ditegah dalam agama kita ini ialah bid'ah yang bersifat agama. Kadang-kadang bila mana ada orang yang kurang memahami tentang makna bid'ah, bila mana orang tegur, kita kata ini perkara yang bid'ah, kamu kena tinggalkan. Lalu dia kata, kalau begitu kamu tak payah naik kereta lah, naik unta, sebab Nabi naik unta. Kemudian dia kata tak payah pakai aircon, zaman Nabi tak ada aircon. Kemudian tak payah solat atas kapet, kan, solat atas pasir. Maka itu semua itu menunjukkan bahawa orang tersebut tidak memahami makna bid'ah yang ditegah dalam agama kita. Maka apa yang mereka sebutkan itu, naik kereta ke, tak boleh guna aircon, tak boleh guna mikrofon sebab ini benda yang baharu, tak ada zaman Nabi, kita katakan semua perkara tadi itu bukan melibatkan urusan agama kita. Itu bukan melibatkan urusan agama. Bid'ah yang tak boleh ini ialah bid'ah yang melibatkan agama. Adapun yang melibatkan urusan dunia, maka itu tidak menjadi masalah, bahkan ia sangat dituntut untuk kita mencipta. Sebab kata Nabi SAW, al-hikmatu dhalatul mu'min. Kebijaksanaan itu merupakan barang yang hilang daripada orang yang beriman. So kalau kita jumpa sesuatu yang baik, maka kita perlu berhak untuk mengambilnya. Maksudnya agama kita ini tidak menghalang kita untuk menjadi seorang yang brilian, seorang yang pencipta, mukhtarek, orang yang mereka cipta. Kita boleh reka robot, kita reka kereta. Agama kita sangat tuntut dan sangat galakkan agar orang yang beriman ini menjadi orang yang maju di hadapan. Kita tak nak orang Islam ni orang yang mundur ke belakang, tidak. Maka dalam urusan dunia, agama kita sangat galakkan untuk kita mereka-reka. Buatlah apa sahaja kerana itu melibatkan urusan dunia. Adapun dalam urusan agama, kita perlu break sedikit. Tak boleh kita nak langgar. Sebab agama kita ini ada prinsip-prinsipnya, ada kaedah-kaedahnya yang perlu kita ikut. Kemudian antara poin yang terakhir tentang hadis ini ialah saya nak sebutkan kenapa Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mendatangkan 2 riwayat dalam hadis yang kelima ini. Hadis yang pertama, Al-Imam An-Nawawi mendatangkan man ahdatsa fi amrina, siapa yang mereka perkara yang baharu. Kemudian riwayat yang kedua, riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, man amila amalan, siapa yang mengamalkan sesuatu amalan. Maka antara hikmah kenapa Al-Imam An-Nawawi mendatangkan 2 riwayat sekaligus dalam hadis yang kelima ini, kerana mungkin bila mana ada orang yang ingin menegur pelaku bid'ah, kita kata, tuan, ini perkara yang bid'ah, yang agama kita larang. Maka dia akan menjawab, saya tak buat bid'ah, saya hanya ikut sahaja, saya beramal sahaja. Maka hadis ini telah menjawabnya. Orang yang mereka dan juga orang yang mengamalkan, iaitu orang yang mengikut bid'ah itu, kedua-dua amalan mereka itu tertolak. Maksudnya orang yang buat bid'ah, yang reka bid'ah, amalan yang tertolak, sama juga keadaannya dengan orang yang mengikuti bid'ah tersebut. Sebab mungkin didakwa, saya hanya ikut je, bukan saya yang buat. Maka orang yang ikut, orang yang buat, kedua-duanya amalan mereka ini tertolak. Maka itu merupakan hikmah kenapa Al-Imam An-Nawawi mendatangkan 2 riwayat dalam hadis yang kelima ini bagi menjawab golongan-golongan yang seperti inilah. Mereka nak berlepas diri, dia kata saya ikut je. Ikut tak ikut, dua-dua itu tertolak. Saya ingin akhiri hadis kelima ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah, sesiapa yang
membuat sesuatu sunnah yang baik dalam agama kita ini, kana lahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi, maka dia akan mendapat pahalanya, iaitu pahala dia ajak orang kepada satu sunnah yang baik, dan juga pahala orang yang melakukan sunnah tersebut, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, dan pahala orang yang melakukan perbuatan yang baik itu tidak berkurang sedikit pun. Walaupun kita mendapat pahala disebabkan kita ajak orang buat benda yang baik, tetapi pahala orang yang ikut, orang yang mengamalkan sunnah yang baik itu, pahalanya tidak akan berkurang walaupun kita turut mendapat pahala yang sama. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, siapa yang mereka atau membuat satu sunnah yang buruk, yang keji dalam agama kita, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi, lalu dia akan mendapat dosa orang yang melakukan dosa mereka perkara yang buruk itu, dan juga dosa orang yang melakukan dosa tersebut. Maksudnya kalau kita buat satu perkara yang buruk, kita reka bid'ah yang buruk dalam agama kita ini, kita buat bid'ah, maka kita dapat dosa dah sebab kita reka. Tetap tiba-tiba ada orang yang amalkan bid'ah kita, maka kita turut mendapat dosa yang sama. Makin ramai orang yang ikut, makin banyak dosa yang perlu kita pikul. La yanqusu dzalika min auzarihim syai'a, dan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang yang mengamalkan bid'ah disebabkan kita yang reka itu, dosa-dosa mereka itu tidak akan berkurang sedikit pun, walaupun dosa itu kita turut mendapatnya. Maka kita perlu berhati-hati dalam perkara-perkara yang melibatkan urusan agama ini. Kita minta jauh pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita menyebarkan bid'ah, kita menyebarkan sesuatu perkara yang tidak pasti tentang agama ini, bimbang jika ada orang yang mengamalkan apa yang kita sampaikan itu, dan sekiranya perkara itu perkara yang tidak benar, yang tidak sahih, maka kita turut akan berkongsi dosa yang sama. Sebab itulah dalam isu kita nak share sesuatu status, nak share tentang hadis Nabi SAW, antara perkara yang penting kita perlu make sure tentang kesahihan perkara itu sebelum kita menyebarkan. Kita bimbang inilah, kalau kita sebarkan perkara yang tidak betul, maka kita turut akan berkongsi dosa yang sama. Wal'iyadzubillah. Kita banyak buat pahala dah. Tiba di hari akhirat kelak, ramai orang datang tuntut pahala daripada kita disebabkan kita telah ajarkan mereka perkara-perkara yang salah. Maka saya nak simpulkan pada malam ini bahawa first kita kena letak dalam kepala kita, bila sebut tentang bid'ah, bid'ah ini merupakan perkara yang baharu, yang direka, yang disandarkan kepada agama, bukan disandarkan kepada dunia. Adapun dunia, kita bebas untuk mereka. Nak cipta apa, ciptalah, jika ia berkaitan atau bersangkut paut dengan dunia. Tapi bila mana berkaitan dengan agama, kita perlu berhati-hati, kita perlu pastikan bahawa itu perkara yang benar, barulah boleh untuk kita ajarkan dan sebarkan kepada orang. So, bid'ah merupakan perkara yang melibatkan urusan agama dan bukan melibatkan urusan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini juga menceritakan kepada kita tentang kepentingan kita memastikan amalan zahir kita itu merupakan amalan yang bertepatan dengan kehendak syarak, bertepatan dengan apa yang Allah perintahkan dan bertepatan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ceritakan kepada kita bahawa tentang ancaman orang yang melakukan bid'ah ini, bahawa dosa mereka itu boleh jadi dosa yang bersifat jariyah, yang berterusan. Sekiranya mereka sesuatu perkara yang baharu tentang agama, dah dapat dosa dah. Lalu jika ada orang yang mengikut dosa itu, mengikut perkara itu, kita turut akan berkongsi dosa yang sama. Bukan bagi orang yang mereka sahaja, bahkan orang yang mengikuti tanpa mereka cipta pun, mereka turut akan mendapat dosa yang sama. Maka itu merupakan di antara pengajaran yang penting atau kesimpulan tentang hadis yang kelima pada malam ini. So, kita berhenti dekat situ dulu sebab saya tengok macam banyak yang dekat chat ni. Wallahu ta'ala alam. Banyak soalan ni.
Ustaz, macam mana orang awam yang kurang ilmunya, macam mana nak make sure amalan kita buat tak termasuk dalam amalan yang bid'ah? Okey. Soalan yang baik. Tentang macam mana kita nak pastikan bahawa amalan yang kita lakukan itu merupakan amalan yang betul. So, perkara yang pertama yang boleh kita gunakan, sebab itulah pentingnya ilmu. Ilmu merupakan ma'yar ataupun pembaris ataupun kayu pengukur kita dalam kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ibadah yang tidak didasari dengan ilmu, bimbang ibadah kita lakukan itu akan tertolak, tidak akan terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka first yang boleh kita lakukan, kita kena rajin untuk mencari ilmu, rajin membaca, rajin pergi ke masjid mendengar kuliah-kuliah. Kalau ada masa, bukalah YouTube, dengar ceramah-ceramah yang bermanfaat, maka itu akan membantu kita dalam kita nak membetulkan amalan kita. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua yang boleh kita lakukan, kalau kita tidak pasti tentang sesuatu perkara, maka amat penting untuk kita merujuk perkara itu kepada ahli bidangnya. Contoh, kalau kita tak faham tentang isu solat, maka kita carilah ustaz-ustaz yang ajar bab fiqh, tanya mereka tentang apakah hukum ini, boleh ke saya buat ini. Mungkin dengan sedikit pencerahan daripada ustaz itu memberi manfaat kepada kita lah dalam kita nak memperbetulkan amalan kita. Mudah-mudahan dengan mana kita rajin mencari ilmu dan kita juga rajin bertanya tentang perkara-perkara yang melibatkan urusan agama kita ini, kita akan terpelihara dah daripada melakukan bid'ah. Cuma kalau kita dah cuba dah, kita dah cari ilmu, kita dah tanya ustaz-ustaz, tapi andai katalah satu hari kita tergelincir juga melakukan perkara yang bertentangan dengan agama ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan kita di atas kekurangan kita. Kita dah usaha dah. Kita dah usaha, kita dah ikhtiar, maka yang selebih kita serahkanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Maka moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunilah dosa-dosa kita disebabkan kekurangan kita setelah kita berusaha dan kita berikhtiar. Yang penting kita berusaha. Kena cari ilmu, kena rajin bertanya dan sebagainya lah. Itu untuk jawapannya lah. Wallahu a'lam. Yang kedua, saya tertarik dengan zaman bid'ah pada mengikut wajib, harus sunat. Boleh saya tahu apa contoh bid'ah yang dikategorikan sebagai wajib? Okey, untuk contoh bid'ah yang dikategorikan sebagai wajib ini, saya boleh bagikan contohnya tentang apa yang dilakukan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu an. Kerana kalaulah Uthman tidak mengambil pendirian ataupun tidak mengambil cara untuk menghimpun ataupun menyalin semula Al-Quran itu dalam satu bahasa, mungkin kita akan sampai sekarang kita akan berselisih, kita akan bergaduh, kita akan berselisih dalam kita nak membaca Al-Quranul Karim. Umat Islam akan berpecah. Ini Qurannya begini, yang ni begini, yang ni begini. Maka apa yang Uthman bin Affan lakukan itu ialah satu perkara yang bersifat wajib, yang perlu, yang bersifat penting. Kerana kalau Uthman tidak buat perkara yang sedemikian, maka perkara itu akan membawa mudarat yang lebih besar. Maka itu dikatakan sebagai bid'ah yang wajib, satu benda yang baharu. Yang baharulah sebab penyalinan Al-Quran itu tidak berlaku seperti mana pada zaman Nabi SAW. Maksudnya disalin dalam satu bahasa. Lalu kita boleh katakan bahawa apa yang Uthman lakukan itu merupakan satu perkara yang baharu, yang bersifat wajib, kerana ia melibatkan maslahah umat Islam untuk menyatukan umat Islam. Wallahu ta'ala alam. Kemudian soalan seterusnya, saya ada persoalan berkaitan nikah mut'ah. Benarkah ada cerita mengenai ada orang yang ia dimenangkan Rasulullah ketika perang? Okey, untuk isu nikah mut'ah ini memang di awal era Islam ia dibenarkan. Cuma hukum nikah mut'ah itu telah dimansuhkan dengan hadis yang lain. Di awalnya ia dibenarkan, tetapi datang hadis yang lain memansuhkan atau telah menghapuskan hukum nikah mut'ah. Maka disebabkan itu nikah mut'ah tidak lagi dibenarkan di dalam agama kita. Walaupun Syiah masih lagi mengamalkan nikah mut'ah, kerana mereka tidak percaya kepada kebanyakan hadis-hadis yang dibawa oleh para sahabah ridwanullahi alaihim. Mereka hanya berpegang dengan beberapa orang sahabah sahaja, seperti Hasan, Husain,
Salman Al-Farisi dan sebagainya. Adapun hadis-hadis yang datang daripada Abu Hurairah, daripada Anas bin Malik, maka Syiah tidak menerima hadis-hadis mereka. Maka disebabkan itulah mereka masih mengamalkan nikah mut'ah. Adapun kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, nikah mut'ah tidak lagi dibenarkan kerana hukumnya telah dimansuhkan. Hukumnya telah dimansuh. Maksudnya telah dihapuskanlah, telah diangkat hukumnya. Pada awalnya ia dibenarkan, tetapi hukum yang latest, yang terakhir tidak dibenarkan. Dilarang untuk kita nikah mut'ah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya faham dari kuliah tadi bahawa bid'ah ini berkait rapat dengan amalan ibadah tambahan atau ciptaan baru. Maka soalan saya, apakah perbuatan yang bukan bersifat ibadah seperti sambutan hari lahir, birthday gathering atau maulid rasul itu dianggap bid'ah juga? Okey, soalan yang baik. Okey, kalaulah sesuatu perkara itu contoh kita lakukan ada kaitan dengan agama, itu mungkin kita boleh katakan mungkin itu dimaksudkan dengan bid'ah yang dilarang. Cuma saya lebih sukalah, saya lebih suka, saya ni orang yang neutral sedikit. Sebab ialah kita tahu tentang isu Maulidur Rasul, isu tahlil dan sebagainya, itu isu yang hot lah, yang tak selesai sampai sekarang kan. Ada yang kata bid'ah, ada yang kata tidak. So saya katakan beginilah, untuk saya, untuk pendapat saya sendiri. Okey. Untuk isu contoh saya ambil isu tahlil yang mudah. Pada saya, tahlil itu boleh untuk kita lakukan selagi mana kita tidak mengatakan bahawa ia sunnah. Bila mana kita kata ia sunnah, itu problem. Kerana kalau kita nak katakan tahlil itu satu sunnah, maka kita perlu kepada dalil. Perlu kepada nas. Ada tak Al-Quran sebutkan? Ada tak sunnah Nabi yang menceritakan tentang tahlil? Tidak ada. Tetapi kalau kita nak buat, kita boleh buat. Tetapi jangan kita anggap itu merupakan satu sunnah. Itu merupakan satu sunnah, maka itu yang problem. Itu untuk tahlil lah. Adapun untuk isu sambutan hari lahir, birthday gathering, pada pendapat saya, tak ada masalah selagi mana birthday itu dilakukan dalam suasana yang terjaga. Maksudnya tidak ada percampuran yang melampau antara lelaki dan wanita, tidak ada perkara-perkara yang melalaikan, muzik, joget-joget. Itu benda yang membuatkan kita lalai, maka itu yang dilarang. Adapun kalau kita beli kek, kita nak ingat tentang hari kelahiran kita, maka itu tidaklah menjadi satu kesalahan. Yang menjadi salahnya kalau kita salah menggunakan caranya. Kita letak something dalam acara birthday itu, dalam gathering itu, perkara-perkara yang haram. Seperti ialah joget, pencampuran yang lelaki dan wanita yang tidak terkawal, ada minuman-minuman keras dan sebagainya, ada perkara-perkara yang yang bersifat mungkar, bersifat maksiat, maka itu barulah haram hukumnya. Haram untuk kita buat dan haram untuk kita menyertai majlis yang seperti itu. Adapun untuk Maulidur Rasul, pada saya sendiri juga, saya bukanlah orang yang anti untuk menyambut Maulidur Rasul. Cuma pada saya Maulidur Rasul ini penting untuk kita sebab ia merupakan tarikh kelahiran seorang insan yang agung, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengeluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya keimanan. Maka penting untuk kita ingat bila kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sendiri pun berpuasa pada hari Isnin. Bila mana ditanya kenapa berpuasa, kerana Nabi kata zaka yaum ulidtu fihi, kerana pada hari itu aku dilahirkan. Maksudnya Nabi menyambut ataupun Nabi meraihkan hari kelahiran baginda dengan berpuasa. Cuma pada saya, Maulidur Rasul ini menjadi masalah bila mana pengisiannya itu, pengisian yang problem. Kalaulah pengisian Maulidur Rasul itu ada unsur-unsur yang bertentangan atau bercanggah dengan agama, barulah kita boleh katakan bahawa sambutan itu tidak baiklah, tidak relevan lah untuk kita join. Adapun kalau Maulidur Rasul itu kita buat bacaan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu merupakan perkara yang baik. Itu merupakan perkara yang baik. So pada saya, sambutan Maulidur Rasul itu satu benda yang baik berdasarkan kepada pengisian yang ada pada majlis tersebut. Itu yang saya boleh jawablah. Wallahu taala alam.
Cuma ialah kita tidak menafikan ada sebahagian atau segelintir ulama yang agak keras dalam isu ini. Cuma kita berlapang dada lah. Sebab isu ini bukan melibatkan perkara yang besar lah, sehingga mengatakan orang yang buat maulid Rasul, maulid Nabi ini terkeluar daripada agama, tak. Maka dalam isu ini kita perlu berlapang dada lah. Kena berlapang dada. Wallahu ta'ala alam. Adakah amalan yang bersandar pada hadis yang terlalu dhaif dikira sebagai bid'ah? Okey. Dalam isu kita nak berinteraksi atau beramal dengan hadis dhaif ini, ulama meletakkan beberapa kriteria lah, syarat-syarat. Adapun beramal dengan hadis yang terlalu dhaif, itu tidak boleh. Jika tadi sahabat kita tanya tentang hadis yang terlalu dhaif, maka itu tidak dibenarkan. Sebab kalau kita lihat, untuk kita beramal dengan hadis yang dhaif, bukan terlalu dhaif, antara syarat yang pertama atau kriteria yang pertama yang diletakkan oleh para ulama, sebenarnya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nukhbatul Fikr. Syarat yang pertama, hadis itu tidaklah terlalu dhaif. Itu syarat yang pertama. Maka soalan ini telah menjawablah. Maksudnya soalan ini telah memang tak valid dah lah. Mana hadis yang terlalu dhaif tidak boleh diamalkan. Itu syarat yang pertama, hadis yang kita nak amalkan, hadis dhaif itu sifatnya tidaklah terlalu dhaif. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, hadis dhaif itu bukanlah melibatkan hukum ataupun akidah. Ia hanyalah melibatkan fadail, melibatkan kelebihan-kelebihan beramal sahaja. Yang ketiga, hadis dhaif itu juga perlu ada sokongan daripada hadis sahih yang lain. Perlu ada sokongan daripada hadis sahih yang lain. Dan yang keempat, dalam kita nak beramal dengan hadis dhaif, bukan terlalu dhaif, hadis yang dhaif, kita tidak boleh yakin 100% bahawa itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu merupakan 4 syarat ataupun kriteria untuk kita beramal dengan hadis dhaif. Adapun hadis yang terlalu dhaif tidak boleh kita amalkan. Wallahu taala alam. Okay, soalan yang terakhir saya kira pada malam ini, sekiranya selepas solat fardu ditambah dengan zikir-zikir selain yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, adakah dikira sebagai bid'ah? Okey, dalam isu berzikir selepas solat, ni itu satu benda yang sangat dituntut untuk kita lah. Selepas solat, kita, Nabi SAW juga ada zikir-zikir yang Nabi ajarkan kepada kita. At least sebelum kita bangun itu, sekurang-kurangnya kita bacalah Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah sebanyak 3 kali. Itu paling kurang lah. Jangan terus bangun. So dalam isu ini, macam saya sebutkan tadi, sekiranya kita ada mengamalkan zikir-zikir tambahan, yang mana zikir itu tidak terdapat dalam zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW selepas solat, maka adakah itu dikira sebagai satu bid'ah? Okey, kalau kita katakan bahawa zikir tambahan kita itu, kita kata ni Nabi yang ajar, itu merupakan bid'ah. Sebab kita menyandarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka itu tak boleh. Adapun kalau kita nak mengamalkan zikir-zikir yang lain, nak tambah surah-surah tertentu, nak tambah doa-doa tertentu, zikir-zikir tertentu, itu dibenarkan, bahkan digalakkan kita. Cuma masalahnya jangan kita menyandarkan itu merupakan sunnah Nabi SAW. Sebab kalau kita nak kata itu sunnah, maka datangkan bukti, datangkan dalil daripada Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Sebab kalau kita lihat para ulama kita, mereka ni ada himpunan zikir-zikir mereka yang dinamakan hizib. Hizib ni zikir-zikir harian mereka. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala juga ada hizib, ada zikir. Al-Imam An-Nawawi susun sendiri, baca ini, baca ini, baca ini. Cuma itu sebagai amalan peribadi je lah, bukannya amalan yang diajar oleh Rasulullah SAW. Sebab macam kita katakan bahawa zikir ataupun doa ini, kita boleh zikir dengan apa jua zikir yang kita nak baca, selagi mana maknanya betul. Janganlah kita amalkan zikir yang mengandungi syirik ataupun zikir yang mengandungi khurafat-khurafat, itu tak dibenarkan. So zikir, apa jua zikir yang mana maknanya sahih, maknanya tidak bercanggah dengan agama, ataupun doa, apa jua doa yang kita nak baca, walaupun tidak terkandung dalam Quran dan Sunnah, ia dibenarkan selagi mana kita tidak menyandarkannya kepada Rasulullah SAW. Itu je, kita kena jaga tu je. Nak amalkan, silakan, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa harap-harap menjawablah
semua persoalan-persoalan itu